أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tuanya dan sakitnya, membayar fidyah yang memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukuplah bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah dengan mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Ayat-ayat ini berkait dengan diwajibkan puasa. Kebetulan kita dekat dengan bulan puasa, bulan Ramadan. Allah Ta'ala menurunkan perintah puasa dengan perintah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Digunakan perkataan kutiba, diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas. Kutiba alaikumul qital,
Diwajibkan kamu berperang menghadapi musuh-musuh yang menyerang kamu. Banyak kutiba. Termasuk berkenaan puasa, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Mengikut hukum syarak, menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang zahir, ibadat yang zahir, iaitulah makan, minum, bersetubuh dengan isteri dengan niat berpuasa, qasad berpuasa, sedar dia berpuasa, bukan kebetulan beras tak ada, nasi tak ada, lapar, pakai puasa lalulah. Tak boleh. Mesti ada qasad berpuasa Ramadan. Kena ada itu. Maknanya dia sedar dia dalam bulan Ramadan. Itu makna niat. Itu makna niat. Mengikut hukum syarak. Qasdu syai'in, iaitulah qasad, sedar dia buat sesuatu. Itu makna niat. Adapun yang disebut dalam kitab, sahaja aku puasa esok hari, sahaja aku semayang 4 rakaat, itu terjemah niat. Itu bukan niat. Banyak orang keliru. Dia duduk terjemah dalam hati dia, sahaja aku dak dengan takbir ni, dak dengan alih dengan Allah, dak. Itu jadi was-was tu, penyakit syaitan tu. Tak tahu hakikat. Kita tidak menerangkan sepenuhnya jadi masalah. Qasd dengan makna menyahajakan, bukan tak sengaja. Itu makna niat itu. Kita sedar. Kita makan nasi, ni sedar, nasi ada depan ni, nasi. Ke ada sahaja aku makan nasi ada tak? Tak ada. Kita nak turun tangga, sedar ada tangga depan. Sedar. Itu niatlah tu. Bukan makna sahaja aku nak turun tangga. Bilang pula 10 anak tangga. Tak ada. Itu terjemahan dia, bukannya niat. Niat ialah qasad sesuatu. Dengan sebab itu bila seorang tu makan sahur di waktu malamnya, jadi niatnya. Walaupun dia tak sebut sahaja aku nak puasa esok hari bulan Ramadan tahun ni, pula tambah pula. Buat nyusah je. Buat nyusah. Jadi makna qasad menyahajakan sesuatu, itu makna niat. Dan mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini penting niat itu, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Walaupun tak sebut dalam hukum syarak, ini hukum tasawuf. Kena ada tasawuf itu. Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak tunjuk-tunjuk korang. Kalau tidak tak boleh pahala. Dia kena ada. Merangkumnya semuanya. Dan percaya bahawa puasa itu wajib. Jangan tak percaya. Puasa ni tak wajib kan. Bukan sungguh. Bukan sungguh ni ikut adat je. Tak wajib puasa ni. Jadi kafir. Habis imannya. Kena faham. Dengan percaya puasa itu wajib. Dengan qasad dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini kena ada. Akidah, syariah dan akhlak. Dua-dua itu ada. Untuk membersihkan diri kita. Puasa ni. Membersihkan diri, membersihkan tubuh badan kita. Bila kita meninggalkan makan minum waktu siang hari, maka perut kita kerja bersih yang ada dah dalam perut tu, mengeluarkan besoknya, tak tambah, tak tindang. Jadi membersihkan diri kita, jasad kita daripada penyakit-penyakit, dan membersihkan batin kita, membersihkan akhlak kita, melahirkan sifat sabar, akhlak yang mulia, ketahanan diri. Ini hikmah daripada puasa. Hikmah dia ialah membersih diri dan menjaga diri kita. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis yang lain berkait hukum nikah, ya ma'asar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alah bis-shaum fa inna lahu wija'. Wahai anak-anak muda, barang siapa yang ada nafsu, berkahwinlah dia. Berkahwin. Kalau tak mampu berkahwin, berpuasa. Puasa itu menjadi benteng yang menahankan diri daripada hawa nafsu. Ini ialah hikmah puasa. Disebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat.
sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang lebih dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa dalam masa beberapa hari yang dibilangkan. Dengan makna puasa ni bukan sahaja pernah diwajibkan pada umat Muhammad SAW, pernah diwajibkan kepada umat-umat zaman dahulu. Dalam agama Yahudi ada puasa, dalam agama Kristian ada puasa, dalam agama Hindu ada puasa. Agama-agama yang asalnya tauhid diubah dan dipindah, tapi amalan puasa itu ada. Agama Yahudi ada puasa Al-Akbar, ada puasa Al-Asghar, ada puasa besar, ada puasa kecil dalam agama Yahudi. Dia puasa tak banyak hari. Puasa besar ni 2 hari, puasa kecil 4 hari dalam agama Yahudi. 6 hari je, hari Sabtu tak boleh puasa, hari Sabtu hari raya dia. Ni orang Yahudi, agama Yahudi. Dan puasa besar ni, siapa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh cakap. Cakap dah boleh, Allah berat je. Ini agama Yahudi. Agama Yahudi. Hindu pula banyak jenis puasa dia, mengikut kelas-kelas sami-sami dia dan pengikut-pengikut dia. Ada jenis puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh apa-apa 48 jam sampai aku kering berapa hari. Ada jenis puasa pula tak boleh makan barang nyawa, benda-benda menatang tak boleh makan, sayur boleh ke darah, air boleh minum, puasa juga. Ini agama Hindu. Agama Kristian ada puasa juga. Kristian dia puasa sampai 50 hari. Asalnya sebulan. Kemudian padri-padri dia menambah puasa itu, tambah 20 hari jadi 50 hari berpuasa. Agama Kristian. Mereka yang kuat agama ni berpuasa. Dan kita orang Islam pula, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa 3 hari saja dalam setahun. Kemudian ditambah dengan puasa Ashura, puasa 10 bulan Muharram. Sempena dengan bila Nabi pergi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa hari yang ke-10 Muharram. Tanya pasal apa? Sebab Allah Ta'ala memenangkan Nabi Musa AS, membinasakan Fir'aun. Lalu Nabi kata, kami lebih awal dengan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Lalu Nabi suruh puasa juga hari yang ke-10 Muharram. Kerana Nabi Musa lebih penting, lebih awal pada kita daripada orang Yahudi. Kita beriman. Yahudi tetap beriman semuanya Nabi Musa-nya. Pada awalnya ialah puasa sebanyak 3 hari. Kemudian ini belum diwajibkan puasa Ramadan lagi. Allah Ta'ala sebut kemudian diwajibkan puasa Ramadan. Tunggu ayat yang disebut kita baca kemudian tadi. Syahrul Ramadan wa man syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Tunggu ayat ni menjelaskan lagi. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran, petunjuk pada manusia, keterangan daripada petunjuk, membezakan antara betul dan salah Quran itu. Maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Maka dipuasakan pada bulan Ramadan dengan sempurnanya. Pada awalnya Allah Ta'ala sebut, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun musafir, dia boleh tinggal puasa Ramadan dan puasa pada hari-hari yang lain, kena qada. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang mampu boleh pergi makan orang miskin. Maka pada awal Islam, nak puasa pada apa, tak mau puasa pada apa. Barang siapa yang tak mampu puasa, beri orang miskin. Sehari secukup.
Tak payah puasa. Itu zaman awal Islam. Jangan pakai ilmu ni. Ini ilmu awal Islam ni. Anda kata pula ni boleh buat gitu. Tak boleh ini. Belum lagi Tuhan turunkan puasa ni berperingkat-peringkat. Macam sembahyang juga. Peringkat-peringkat bukan sekaligus. Jadi ada peringkat dia. Lepas tu orang tua-tua tak puasa. Pakai bayar fidyah itu saja. Termasuklah orang segera pun. Pasal letih sambut puasa, bayar fidyah. Tuhan kata, "Faman tatawa khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang beri lebih daripada fidyah, beri lebih pada orang miskin, secupok, beri sampai 2 cupok, 3 cupok, maka lebih baik padanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahawa kamu puasa lebih baik pada kamu kalau kamu tahu. Tuhan kata, berpuasa lebih baik walaupun diizinkan kamu tak berpuasa. Ini pada zaman awal Islam. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, orang yang musafir yang uzur saja yang dibenarkan meninggalkan puasa dan kena bayar fidyah. Yang mampu kena qadha. Itu diturunkan hukum kemudian daripadanya. Puasa pula daripada jatuh matahari, daripada naik fajar sehingga jatuh matahari. Tak tahu pula nak ukur jatuh matahari macam mana, naik fajar macam mana. Kita akan baca dalam ayat-ayat kemudian. Sehingga mereka ambil benang hitam, benang putih, letak di tubuh tengok. Nampak beza benang hitam, benang putih ni baru boleh. Siapa rohok? Hari-hari dia tengok benang hitam, benang putih. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan, dijelaskan oleh Nabi SAW. Dia benarkan mereka yang uzur saja boleh meninggalkan puasa dan bayar fidyah. Terdapat pula kekhilafan di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan kepada orang tua yang tak mampu berpuasa, orang yang sakit tak ada harapan sembuh, mereka ni beri makan, mereka ni tak mukallaf. Ini qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Dia anggap sebagai tak mukallaf. Orang tak mukallaf ni tak wajib. Puasa pun tidak, bayar fidyah pun tidak. Ini kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang buat tubik, ini kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, kaul qadim. Adapun kaul jadid, mereka yang tak mampu ini, orang tua dan orang sakit tak ada harapan sembuh, hendaklah bayar fidyah. Mengikut ukurannya 1 hari secupok, ataupun mengikut harganya. Mazhab lain mengatakan boleh bayar ikut harga. Ini perkara orang tua dan orang yang sakit. Bagaimana pula mereka yang mengandung, yang menyusu anak, tak ada penjelasan, menyebabkan mereka dimasukkan dalam uzur. Dalam uzur terdapat kekhilafan kalangan ulama. Ada ulama mengatakan wajib qadha, tak payah fidyah. Ada ulama mengatakan dua-dua, qadha pun kena, fidyah pun kena. Ada para ulama mengatakan fidyah saya tak payah qadha. Ada ulama mengatakan tengok dia takut pada siapa, bimbang pada anak dia mampu puasa, maka dia qadha dan fidyah. Kalau bimbang pada diri dia saja, maka dia qadha saja. Itu khilaf ulama, perbahasan yang panjang di sisi ulama. Dan mazhab Syafi'i memegang yang lebih ihtiyat. Lebih baiklah kita qadha dan fidyah. Fidyah tu boleh pahala sedekah pada orang, boleh dua-dua. Jadi dua-dua boleh lebihan. Kecuali kalau kita tak mampu. Tak mampu, lain dah ceritanya. Jadi inilah selek belok yang berlaku berkenaan ibadat puasa. Bukan saja puasa, pada awal Islamnya begini, akhir Islamnya begini, disempurnakan. Semayang begitu juga. Kalau baca sejarah semayang, mula-mula semayang tu cakap dengan semayang. Mula-mula semayang. Disebut dalam hadis. Ada seorang Badawi meriwayatkan hadis, Nabi ni baik sungguh, aku buat salah dia tak marah ke aku. Kata orang Badawi ni, nama dia ada dalam kitab hadis. Satu hari aku baru masuk Islam, pergi semayang, duduk di atas belakang. Tiba-tiba dia bergesing seorang. Bergesing. Aku, alhamdulillah. Aku tepuk.
Lalu seorang dekat aku tertepuk berapa cerelong kat aku. Aku dah kata kamu. Balas tengah semayang. Sudah semayang Nabi beri salam. Hei, Nabi kata, kita ni semayang, kita sembah Tuhan, tak layak kita bercakap tengah semayang ni. Tak layak bercakap tengah semayang. Maka timbullah syariat tak boleh cakap tengah semayang. Apa yang menarik, Nabi tak suruh dia qada. Di sini ada ulama mengatakan dia buat sesuatu kerana jahil, tak payah qada. Ada ulama kata kena qada. Balas pula dalam masalah itu. Itu masalah perbahasan ulama. Itu hal semayang. Itulah perkara yang berlaku di zaman awal Islam. Kita balik pada puasa. Allah Ta'ala mengatakan, hikmat puasa ni la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa makna takwa? Takwa makna ialah mengikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dengan rasa takut dan gerun pada Allah Ta'ala. Itu makna takwa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ialah seorang sahabat yang alim dalam Al-Quran, yang dipuji oleh Nabi SAW. Sehingga malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi, wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh membaca surah Al-Bayyinah di hadapan Ubay bin Ka'ab. Nabi panggil Ubay. Wahai Ubay, dia beritahu kepada aku suruh baca surah Bayyinah depanmu. Ubay kata, Tuhan sebut nama saya? Nabi kata, ya. Menangis Ubay, terkejut. Allah memuliakan dia, menandakan keilmuan Ubay bin Ka'ab. Ubay ini dikatakan boleh menguasai bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, jadi penterjemah. Tahu bahasa asing, bahasa Ibrani. Dia seorang yang pintar. Dan Sayyidina Umar tanya Ubay masa Sayyidina Umar jadi khalifah, wahai Ubay, apakah hakikat takwa? Kata Ubay, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di jalan yang banyak duri? Sayyidina Umar kata, pernah. Kalau jalan ada duri, saya berjalan. Macam mana? Saya jalan cermat. Hati-hati takut kaki jejak duri. Itulah dia takwa, kata Ubay. Takwa ni kita berhati-hati nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa dalam kehidupan kita ini. Takut bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Ini takwa. Takwa kita jaga diri. Jadi puasa adalah ibadat yang melatih diri untuk bertakwa kepada Allah. Puasalah ibadat yang paling mengajar kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ibadat lain kita boleh tunjuk-tunjuk ke orang. Boleh tunjuk-tunjuk ke orang semayang. Hanya orang tak tahu. Begitu juga pergi Mekah boleh tunjuk-tunjuk ke orang. Keluar lama sikit, kat pelapinaan nusuk situ balik, pakai piyah balik. Rakyat ke orang pergi Mekah juga, orang tak tahu. Boleh tipu. Tapi puasa ni antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Puasa ni kita dengan Allah Ta'ala ikut anakmu. Padahal kita boleh buat paling mudah sekali, sambil-sambil mandi itu telak air jarang. Orang tak tahu. Bini kita tak tahu, anak tak tahu. Besar kali kita puasa. Tapi kerana kita tahu puasa diwajibkan oleh Allah, kita menjaga diri kita. Jadi puasa ni benar-benar mengajar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Latihan puasa supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ini sangat penting. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk, dan supaya kamu bersyukur. Ayat ini menyatakan kelebihan bulan Ramadan, bulan yang ditetapkan wajibnya puasa yang menjadi rukun Islam. Mengapa Allah Ta'ala pilih wajib puasa bulan Ramadan? Kerana bulan ini mempunyai kelebihan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Dinyatakan kelebihannya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Quran adalah kalam Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang jadi mukjizat pada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat Imam Ahmad, bulan Ramadan dipilih Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab Allah sebelumnya. Diturunkan Suhuf Ibrahim, diturunkan Taurat, diturunkan Zabur, diturunkan Injil pada bulan Ramadan. Semua kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang banyak. Kitab-kitab yang lain diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan, diturunkan sepenuhnya. Adapun Al-Quranul Karim diturunkan sepenuhnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, dibawa ke langit dunia. Kemudian diturunkan mengikut sebab-sebab yang berlaku dalam masa 23 tahun. Diturun berperingkat beberapa ayat, disempurnakan dalam masa 23 tahun. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Surah surah Sajdah, surah Waqi'ah. Maka demi aku bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan tempat jatuhnya tempat letaknya bintang-bintang cakrawala. Ulama mengatakan Allah Ta'ala turunkan daripada mawaqi'in nujum mengikut sebab-sebab yang berlaku di kalangan sahabat. Pertanyaan-pertanyaan orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab-sebab yang berlaku untuk beri semangat, diturunkan seayat demi seayat, beberapa ayat, 4-5 ayat. Tak diturunkan sekaligus, diturunkan mengikut sebab-sebab yang berlaku, kerana menjadi lebih berkesan pada sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun orang kafir duduk main-main, wa qala alladhina kafaru laula nuzila hadzal alaihi hadzal quran
jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimithli illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Surah Al-Furqan. Dan berkatalah orang-orang kafir, mengapa Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah Ta'ala kata begitu untuk kami tetapkan Quran dalam hati kamu. Dan kamu membaca dengan bacaan yang baik. Membaca dengan baik. Baca beberapa ayat, tak baca sekaligus. Sahabat-sahabat menerima bacaan itu dengan baik. Dengan tajwid. Dengan makhraj huruf yang baik. Dibaca secara sederhana dan beberapa ayat. Dia datang membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan huraian yang sebaik-baiknya. Allah Ta'ala turunkan Quran secara berperingkat, tak diturunkan sekaligus. Diturunkan semua ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Itu riwayat yang lebih kuat. Dinyatakan oleh Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam yang sangat diberkati. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Hudal linnas. Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia. Kamu minta tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang betul, wahai Tuhan, tiap-tiap rakaat semayang. Jalan yang betul itu dalam Quran. Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Kalau nak tahu petunjuk yang benar, baca Quran, fahami Quran. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan daripada petunjuk. Ada petunjuk yang tidak jelas, maka Quran menerangkan dengan huraian-huraian dalam ayat-ayat yang berikutnya. Diturunkan jelas. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Apa jalan yang betul itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Siapa mereka itu? Disebut dalam surah yang lain. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka ialah nabiyyin, nabi-nabi. As-siddiqin, orang yang membenarkan nabi. Syuhada, orang yang mati syahid, yang mati dalam perjuangan. Salihin, dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim. Bukannya jalan yang dimerkai ke atas mereka, bukan jalan Yahudi yang Tuhan mereka, atau mereka yang seperti Yahudi yang tahu perkara yang benar, tak ikut perkara yang benar. Itu al-maghdubi alaihim, orang Yahudi. Kalau ada orang Islam juga, dia tahu, dia alim, dia pandai, tak ikut apa yang dia tahu, itu al-maghdubi alaihim. Itu bukan jalan yang betul, jalan yang salah. Jangan ikut mereka yang tahu tapi tak beramal dengan apa yang dia tahu, tak berjuang dengan apa yang dia tahu. Jangan ikut. Ini al-maghdubi alaihim. Ad-dhalin, mereka yang sesat, yang tak tahu apa-apa, tak erti apa. Ada juga yang tak erti apa, tapi buat macam erti, buat macam tahu. Tak tahu kahla. Jangan ikut. Itu bukan jalan yang betul. Dihurai dalam Quran. Wal furqan, dan Quran juga adalah furqan yang membezakan dia antara perkara betul dan perkara salah. Kalau kamu berkelahi, kamu berbalah, kamu selisih faham dalam apa-apa perkara saja, balik pada Quran. Quran menerangkan yang betul dan salah, menerangkan halal dan haram, menerangkan hukum yang adil dan hukum yang zalim. Semua dalam Quran. Semua yang ditunjuk Quran adalah adil, adalah benar, membawa kebaikan kepada manusia. Yang berlawan dengan Quran, semuanya salah.
Semuanya sesat kalau bercanggah dengan Quran. Adalah zalim. Kita nampak molek macam mana pun, kalau bercanggah dengan Quran, jawab dia zalim. Walaupun kita nampak molek macam mana sekalipun. Kena faham betul-betul. Itulah Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Allah Ta'ala pilih kitab yang mulia ni diturunkan pada bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka sesiapa kalangan kamu yang menyaksikan Ramadan hendaklah dia berpuasa. Ayat ini menasahkan ayat yang dahulu. Ayat yang dahulu, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa yang sakit ataupun yang musafir, dia boleh bayar fidyah, tanpa puasa apa tak apa. Ini zaman awal Islam. Allah Ta'ala tak turun sekaligus. Pada permulaan diwajibkan puasa itu, orang yang berasa tak mau puasa boleh bayar sedekah. Buat pilihan itu saja. Bila turun ayat ini maka diwajibkan, tak boleh lagi. Semua kena puasa. Kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Ta'ala benarkan. "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa yang sakit ataupun musafir, hendaklah dia mengqada pada hari-hari yang lain. Disuruh qada pada hari-hari yang lain. Ayat ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para ulama. Adakah musafir dan sakit itu boleh dibuat pilihan untuk berpuasa dan tidak berpuasa? Ada ulama mengatakan ayat ini membenarkan mereka yang musafir jauh, takut penat musafir, tak jadi salah. Ada ulama mengatakan begitu, tak jadi salah. Kalau dia berbuka puasa dengan syarat dia qada pada hari yang lain. Ini pendapat jumhurul ulama, pendapat kebanyakan para ulama radhiyallahu anhum. Di sana ada pendapat mazhab az-zahiriyah. Pendapat az-zahiriyah ni pendapat yang pelik pada orang, dia pegang pada zahir ayat Quran. Pendapat ini dhaif. Pendapat ini mengatakan bila musafir tak boleh puasa, kena buka, wajib kena buka. Ni tu banyak orang setujulah ni. Tapi tak boleh pakai pendapat ini. Di antaranya ialah pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi. Mengatakan bila keluar maka boleh berpuasa. Ini bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana diriwayatkan Nabi dalam keadaan berpuasa pada masa nak keluar buka Mekah, Fathu Makkah. Sampai tengah jalan Nabi beritahu para sahabat, kita boleh buka. Boleh buka kerana perjalanan kita jauh. Barang siapa yang nak buka, buka. Orang yang tahan, hak kepada dia. Nabi sendiri buka. Maka sahabat-sahabat membuka. Ini menunjukkan pilihan, bukannya wajib. Hadis-hadis menolak pandangan Ibn Hazmin Al-Andalusi. Dan banyak perbahasan ulama tentang ayat-ayat yang seperti ini. Itu keizinan yang Allah Ta'ala beri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan kepada kamu dan Allah tidak menghendaki kepayahan kepada kamu. Allah Ta'ala beri mudah pada kita. Terimalah kemudahan yang Allah Ta'ala beri ini. Jangan punya kepayahan. Allah Ta'ala jangan cari payah-payah. Ada ulama bahas pula mana lebih afdal. Lebih afdal berpuasa kan lebih afdal tak berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i memilih lebih afdal berpuasa. Ada mazhab mengatakan lebih afdal tak puasa. Pasal apa? Tuhan beri kemudahan. Kita terima hadiah Tuhan beri ini. Kalau kita tak tu, kita kuasa juga tak terima hadiah Tuhan beri, kata dia. Tuhan beri. Ni banyak orang setuju juga ni. Tetapi kalau kita tahan, lebih baiklah kita berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa lebih baik pada kamu. Lebih baik pada kamu. Dapat pahala.
Apa lagi disebut dalam hadis, barang siapa yang berpuasa dalam keadaan sabilillah, satu hari dijauhkan berpuluh tahun daripada api neraka. Ada hadis mengatakan begitu. Kalau kita tahan, lebih baik kita ambil fadilah ini. Walitukmilul iddah. Kemudian berpuasa ni menyaksikan bulan Ramadan. Nabi kata sumu li ru'yatih wa abtiru li ru'yatih. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawma. Berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan, dan berhari-harilah kamu dengan melihat anak bulan. Sekiranya dikelamkan pada kamu tak nampak anak bulan, sempurnakan Syaban 30 hari. Di sini terdapat perbahasan panjang kalangan ulama. Adakah boleh pakai hisap? Hisap palak boleh pakai ke tidak? Ada ulama mengatakan boleh pakai hisap palak. Hisap palak ini pun termasuk dalam kiraan yang betul dengan alat-alat yang moden. Kalau kita tahu hisap palaknya anak bulan tu zahir, maka boleh berpuasa, tak jadi salah. Kalau ikut palaknya anak bulan tu tidak zahir, ahli-ahli palak dia tahulah bahawa kalau matahari dekat sangat, jatuh matahari, lepas tu jatuh bulan dalam masa beberapa saat saja, dah tentulah tak nampak anak bulan itu. Mengikut hisapnya anak bulan tak nampak, maka tak boleh puasa. Ini palak. Ada orang pakai akal, bukan palak pun tak tahu, tak pernah dalam jadah, tak tahu apa. Ni kena ahli dia betul. Orang yang pakar dalam ilmu palak, dia tengok daripada awal bulan. Bulan ni jauh mana matahari dengan bulan, jauh mana dia jarak. Dia tahu jaraknya, dan matahari jatuh pukul berapa, anak bulan jatuh pukul berapa dia tahu. Mengikut hisap, dia kaji seperinci. Kalau kajian dibuat cara terperinci, ada ulama mengatakan tak jadi salah pakai hisap, tak jadi salah. Ada negeri balah, negeri kita tak balah, sikit-sikit saja. Negeri balah, ada negeri kampung ni puasa hari lain, kampung ni puasa hari lain, sebab dah nampak 6 bulan balah. Ada pakai hisap, tak pakai hisap. Air raya pun balah juga. Jangan balah masalah ni. Sepatutnya kita bersatu dalam perkara ini. Kena bersatu dalam perkara ini. Kita dengar pandangan ulama yang membuat pandangan yang resmi. Kita pakai. Jangan balah. Selalu orang kafir tengok pelik orang Islam ni. Yang kita kena sedar, Islam tak bercanggah dengan ilmu-ilmu moden. Pendapat yang paling dipilih pakar belaka. Hisap pun pakar, tengok pun pakar. Dua-dua pakar belaka. Dua-dua pakar. Di mana pakar hisap dan ditengok dengan mata, dengan teropong. Kebanyakannya kalau hisap mengatakan berapa derajah, gelicir dia dengan parah laut atau bumi dia, tepat dengan hisap itu. Tepat. Itu boleh pakar, tak ada masalah. Walitukmilul iddah. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa dan ikut masa dia 30 hari ataupun 29 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Dan kamu naklah bertakbir, membesarkan Allah di atas petunjuk yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Membesarkan Allah, memuliakan Allah dengan kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Mengikut jumhur ulama, bila habis hari raya, macam habis semayang, macam habis ibadat-ibadat, disunatkan kita bertakbir, kita bertahmid, dan kita bertahlil, dan kita berdoa. Disunatkan apa-apa sahaja ibadat. Sebagaimana lepas semayang, disunatkan kita berzikir, berdoa, bertahlil, bertakbir, bertasbih, itu sunat. Begitu juga ibadat puasa. Bila habis puasa hari raya, disunatkan takbir, disunatkan bertahmid, memulia, membesarkan Allah Ta'ala. Macam lepas haji begitu juga. Ayat ini ayat suruhan sunat, bukan suruhan wajib. Tapi mazhab az-zahiriyah, mazhab tadi tu, orang kata kena buka tadi, kena buka. Sebab Tuhan kata kalau musafir kena buka. Mazhab zahiriyah ni takbir wajib, kalau takbir berdosa, dia kata. Tuhan kata dia pakai wajib, takbir raya ni wajib, kata dia. Mazhab Hanafi, takbir hari raya Idul Fitri saja wajib. Idul Adha sunat, disunatkan.
Idul Adha tak berapa sunat. Kan duduk sibuk nak gerbang. Duduk sibuk hal-hal lain. Sibuk dengan kerja-kerja lain, kata mereka. Di sisi jumhur ulama, sunat belaka. Takbir hari raya haji, takbir hari raya puasa, sama-sama sunat. Cuma takbir hari raya haji ada takbir muqayyad dan takbir mutlak. Takbir mutlak ni ialah sebaik saja jatuh matahari diketahui berlakunya hari raya besok, sunat takbir sehinggalah sampai sembahyang hari raya. Itu takbir mutlak. Hari haji dan hari puasa. Takbir muqayyad pada hari raya haji sahaja. Iaitulah selepas sembahyang raya selesai, maka disunatkan takbir tiap-tiap lepas sembahyang sehingga asar hari tasyrik. Asar hari yang ke-13 bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam.